إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berkata benar. Nescaya Allah akan memperbaiki bagi kamu segala amalan kamu dan Allah akan ampunkan bagi kamu segala dosa kamu. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sesungguhnya dia telah mencapai kemenangan yang sangat besar. Sambung kita pada bahagian yang kedua, nombor 2, yang perenggan yang ketiga, berdiri yang dilarang. Berdiri yang dilarang. Situ kan, jika keduanya tidak suka penghormatan untuk berdiri atau membencinya. Di keduanya siapa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentu akan memberitahukan hal tersebut kepada para anak didik. Maknanya tentulah perkara ini telah disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Selanjutnya meminta agar mereka tidak lagi berdiri setelah itu, lalu menjelaskan hal tersebut dengan menghuraikan hadis-hadis tentang larangan penghormatan dengan berdiri. Maknanya dilarang kita secara jelas. Dalam hadis yang jelas, Nabi melarang kita untuk berdiri bagi menghormati hatta an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi pun, kalau mana di zaman Nabi sallallahu, para sahabat berdiri untuk menghormati Nabi, maka Nabi marah. Sahabat maknanya mereka tidak lagi melakukan perkara itu selepas dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana para sahabat itulah sami'na wa ata'na, itu adalah sami'na wa ata'na adalah slogan mereka lah. Slogan hidup mereka adalah sami'na wa ata'na. Turun je ayat Quran, ada perintah, mereka terus melaksanakannya tanpa bicara, tanpa mempersoalkan, tanpa mengkaji sama ada perintah itu berbentuk sunat, berbentuk wajib, ataupun berbentuk sunat, ataupun berbentuk harus. Adakah perintah bentuk harus? Kalau wajib tu memanglah al-aslu fil amri al-wujub. Asal pada perintah itu adalah wajib. Maknanya bila Allah dan Rasulnya perintahkan kepada suatu perkara, kan, maka kita kena buat. Itu wajib. Asal perintah menunjukkan wajib, kan. Bila Nabi suruh, Allah suruh, maka wajib. Tetapi ada kalanya perintah itu dia berpindah daripada wajib kepada sunat, dengan qara'in, dengan qarinah-qarinah, dengan dalil-dalil yang memalingkan daripada wajib kepada sunat. Contohnya Nabi kata sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Solatlah kamu sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib liman syaa, bagi mereka yang nak solat. Maknanya kalau ikutnya, kalau tak ada liman syaa tu, maknanya jadi wajiblah solat sebelum maghrib. Tapi Nabi kata liman syaa, bagi siapa yang nak solat. Maka dia jatuh perintah tadi kepada sunat, kepada istihbab, kepada anjuran, walaupun dia tak nama rawatib, tapi dia ada pahala dia sendirilah. Kemudian hadis ataupun dalil yang memalingkan perintah daripada wajib kepada harus.
Contohnya dalam ayat dalam surah Jumu'ah, kan? Ayat perintah, maknanya perintah supaya idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila diseru dipanggil kamu semua pada hari Jumaat untuk ingat kepada Allah. Perintah kan? Wa dzarul bai'. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au. Maknanya hendaklah kamu semua bersegera fas'au ila dzikrillahi, bersegera kepada mengingati Allah, wa dzarul bai', hendaklah kamu tinggalkan jual beli. Itu perintah, kan? Dia palingkan daripada wajib kepada harus. Bila fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, apabila selesai kamu solat Jumaat tadi, fantashiru fi'il amar, perintah, maka hendaklah kamu bertebaran di atas muka bumi. Perintah kan? Adakah bertebaran di atas muka bumi itu wajib? Tak, kan? Sebab apa? Sebab asalnya harus, kemudian jadi haram. Asalnya harus, bertebaran di atas muka bumi itu harus, kemudian dia jadi haram. Haram bila nak solat Jumaat tadi bagi orang yang wajib Jumaat lah, yang mukallaf, yang wajib Jumaat, maka haram bagi dia bertebaran di atas muka bumi. Tapi bila selepas tu pula kembali kepada asal, Allah Ta'ala suruh kembali kepada asal, itu bertebaran di atas muka bumi. Fantashiru fil ard, naklah kamu bertebaran di atas muka bumi. Jadi perintah itu perintah, tetapi dia kembali kepada asalnya, iaitu al-ibahah, harus. Itu mana kita kena faham kan? Setiap perintah tu maknanya asalnya menunjukkan wajib, melainkan ada qara'in, ada dalail, ada qarinah-qarinah yang memalingkan daripada wajib kepada sunat ataupun kepada harus. Itu dia. Jadi jelas bahawa berdiri untuk menghormati siapa sahaja, tak kiralah, kan, siapa sahaja yang ada di atas muka bumi ataupun yang ada dalam perut bumi ni, maknanya menghormati dia dengan cara berdiri adalah diharamkan. Begitu juga ada hadis yang menyebut bahawa apabila kita jenazah lalu di hadapan kita, maka kita bangun tadi kan. Hadis itu adalah hadis yang mansuh, yang telah dinasahkan, yang telah dimansuhkan hukum dia tadi. Maknanya dia dalam keadaan biasa, bila jenazah lalu mana depan kita, tak payah kita nak berdiri. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ahkamul Janaiz, kitab sangat bagus, sangat baik kitab tu. Kitab tu satu masa dulu pernah diterjemah, saya ingat, Maktabah Imam Asy-Syafi'i Indonesia, dan saya pernah baca buku tu di satu surau, dan saya pernah memiliki buku itu, tetapi telah diminta oleh kawan, dia ambil, dia ganti dengan buku lain lah, kan? Tapi tak ada masalah pula, sebab saya boleh baca bahasa Arab, buku tu yang Indonesia punya. Tapi sekarang saya cari tak ada, tak dicetakkan lagi. Apa Allahu a'lam, tak tahu sebab apa tak dicetak semula. Tapi buku tu sangat bagus, buku Ahkamul Janaiz, hukum-hukum berkaitan dengan jenazah. Dan saya pun sudah terjemahkan buku tu, tapi benda tu duduk dalam tu lah, duduk dalam komputer, tak pernah dikeluarkan pun. Ada dalam tu. Saya terjemah sejak tahun, tak kira lah, mungkin 10 tahun yang lalu kot. Ya, masih ada dalam komputer, tapi saya tak berhajat pada benda tu lah, sebab kita duduk tengok dalam buku bahasa Arab, kan? Tu yang saya terjemah tu pun buku ringkasan dia kot. Ringkasan dia, itulah dia. Ringkasan mulakhas Ahkamul Janaiz. Ya, buku dia ni kecil sikit lah. Tapi kalau buku yang komplit lengkap tu, dulu dah diterjemah oleh satu, saya ingat pustaka Maktabah Indonesia kot, Maktabah Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya ingat, tapi tak tahulah sebab apa dia orang tak terjemah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin boleh tanya sahabat-sahabat kita yang dia jual buku-buku tu kan, boleh tanya sebab apa buku tak diterjemahkan lagi. Dah sudah diterjemah tapi tak dicetak lagi. Sudah diterjemah. Sangat baik buku, masya-Allah. Siap takhrij hadis semua apa semua kan. Buku Ahkamul Janaiz. Di situ mana hadis untuk menghormati jenazah yang lalu di hadapan kita, mana hadis itu dimansuhkan sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa tayyiballahu sarah. Baik. Membiasakan berdiri untuk menghormati orang alim atau orang yang masuk suatu majlis akan melahirkan di hati keduanya kesenangan untuk dihormati dengan cara berdiri. Mana benda tu akan datanglah dalam hati tadi kan.
Bila orang hormat kita ni, orang berdiri semua jadi benda tak elok mari dalam hati. Nanti kita rasa kita nak orang hormati kita, kan? Nak orang bagi salam kat kita, nak orang kat tangan kat kita. Jadi kita pun dah malas nak bagi salam pada orang semua, kan? Nak tunggu orang mulakan dulu tu. Itu masalah dia. Jadi maknanya gitu. Sebab tu ya, Nabi larang tadi, kan? Kecuali saya sebut dulu hadis kisah Ka'ab bin Malik dengan Talha bin Ubaidillah, kan? Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu tu, cerita dia maknanya ketika perang Tabuk tu, kan, dia tak Ka'ab tak pergi ke perang Tabuk tu. Kisah akhirnya yang mana telah diampunkan kesalahan dia. Dia datang jumpa Nabi SAW di masjid Nabi. Nabi duduk dengan para sahabat di masjid. Kemudian dia datang ke masjid untuk jumpa Nabi SAW. Tak ada seorang pun daripada Al-Muhajirin yang bangun datang untuk menyambut kedatangan dia. Maka Talha bin Ubaidillah qama yuharwil, kan? Dia bangun, berjalan laju-laju pergi. Safahani, dia bersalam dengan aku. Wa yuhanniuni, dia ucapkan tahniah kepada aku di atas pelepasan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada hukuman itu selama 50 hari, kan, kena pulau. Itu dia. Dia maknanya dia bukan bangun untuk menghormati, tetapi bangun untuk menyambut. Maka kita maknanya dianjurkan bagi kita, kalau ada tetamu kita datang, apa semua kawan-kawan kita datang, kita bangun ke pintu rumah untuk ke pagar rumah kita untuk sambut dia datang. Tak ada masalah apa, kan? Dan itu adalah sunnah. Kenapa kita katakan sunnah? Itu adalah pengakuan daripada Nabi SAW. Itu dia panggil sunnah taqririyah, sunnah pengakuan. Sebab apa? Dilakukan sesuatu perkara di hadapan Nabi SAW, maka tidak diingkari perbuatan itu. Maka itu adalah satu pengakuan. Dia panggil sunnah taqririyah. Mana kita buat dapat pahala. Banyaklah, kan, kita maknanya melahirkan perasaan kasih sayang sama sahabat kita, saudara Islam kita, kan. Itu ya. Bahkan jika seseorang itu tidak berdiri, ia akan merasa gelisah. Orang-orang yang berdiri itu menjadi penolong syaitan. Janganlah kita jadi penolong syaitan. Itu dia. Maknanya mintalah doa kita dijauhkan daripada perkara-perkara ataupun tempat-tempat yang macam ni. Tempat-tempat yang dimestikan kita berdiri, kan? Menyambut kedatangan raja muda ke raja tua, tak kira lah, kan? Menyambut tadi, kan? Pemimpin ke, Perdana Menteri ke, siapa ke, kan? Kita kena latih. Mana bila kita berhadapan dengan keadaan yang macam ni, apa tindakan kita? Berat tu, berat. Terutamanya kita berhadapan dengan, kita kata orang yang ada raja lah, terutamanya, kan, hari kebesaran dia ke apa ke dalam satu majlis, semua kita berkait juga dengan majlis itu. Apa kita nak buat? Melainkan kita terpaksa mempertahankan, kan, agama kita. Mempertahankan, takut fitnah. Apa fitnah yang kita takut? Oh, tak boleh ustaz, nanti jadi fitnah. Apa fitnah yang jadi itu? Apa fitnah yang nak jadi itu? Di kesalahan ni di atas kepala dan bahu siapa sebenarnya? Kesalahan ni di atas kepala dan bahu para mufti ataupun orang yang dekat dengan raja-raja ataupun pemerintah tadi. Tugas mereka hanya menyampaikan. Kalau dia tak diterima, itu masalah dia. Depa dah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balagh wa ma alayka illa al-balagh wa alaina al-hisab. Allah kata, tugas engkau hanya menyampaikan, Allah yang menghisap, Allah yang menghitung. Kalau rasa kita iman kita tak boleh nak pertahankan keadaan macam tu, maka kita jangan duduk dalam keadaan ataupun suasana yang macam tu. Elakkan diri kita, kan? Carilah alasan, macam-macam alasan, masuk toilet ke apa ke, kan? Bila dia dah masuk semua, boleh kita masuk kemudian, tak ada masalah apa lah, kan? Cari alasan. Mana otak kita ni Allah Ta'ala bagi boleh fikir apa kita nak buat dalam keadaan tersepit dan terdesak yang macam tu, kan? Macam-macam kita boleh fikir nak selamatkan tadi. Daripada aku duduk dalam tu, nak kena berdiri apa semua, habis lagu muzik, apa nama, negeri tadi, kan? Muzik negeri, ialah setiap negeri ada lagu dia, kan? Mananya. Atau kalau bolehnya jangan pergi terus. Yang kalau bolehnya, kan, majlis perasmian ni tak payah masuk. Tapi kalau majlis dah mula dah macam seminar ke apa ke, kan? Lepas tu kita pergilah. Tak ada masalah apa. Saya dah terkenal dah sekali, saya tak berani dah. Di Perlis saya kena. Itu. Baik. Tapi alhamdulillah saya tak berdiri lah, saya duduk. Tapi bukan depan, belakang sekali. Orang tak nampak kita lah. Orang sebelah nampak lah, orang depan tak nampak. Belakang sekali, yang gelap pula tu. Itu dia.
Jadi orang-orang yang berdiri itu menjadi penolong syaitan. Dia jadi penolong bagi syaitan. Nakkah kita ni jadi penolong bagi syaitan dengan alasan takut jadi fitnah? Apa fitnah dia? Dah seorang saya sebut, ustaz, nanti jadi fitnah, ustaz, fitnah. Saya nak tanya, apa fitnah dia? Apa fitnah? Raja pukul kamu, raja sumbat kamu dalam penjara, fitnah ke? Imam Ahmad kena teruk lagi. Imam Ahmad bin Hanbal kena sebat, sekali sebat pengsan. Sekali sebat pengsan. 18 bulan duduk dalam penjara. Bukan ada salah apa. Salah dia tak mau kata Quran tu makhluk. Itu saja. Last sekali raja kata, kan, laula yujibuni Ahmad anna al-Quran makhluqun, kan, uqsimu biqarabati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aqtulanna, aku nak bunuh dia besok gadan. Kalau Ahmad tak mau kata juga last kali maknanya Quran tu makhluk, esok aku nak bunuh dia dengan pedangku demi kekerabatanku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khalifah Bani Abbasiyah, kan, turunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, dia nak bunuh Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad itulah dia imam mustajab doa tadi, kan. Ada orang beritahu ada esok habislah Imam Ahmad, habislah besok. Dia kata raja dah bersumpah nak bunuh kamu besok. Jassa ala rukbatayhi, berdiri di atas lutut dia, wada'a, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, in kana al-Qur'anu kalamaka ghairu makhluqin fakfini ma'unatahu atau mu'natahu. Ya Allah, kalaulah Quran ini adalah kalam engkau bukan makhluk, maka cukupkanlah dia daripada kami. Malam tu juga lepas aja doa dia terdengar bunyi sarkha, bunyi sarah, bunyi jeritan di dalam istana raja tadi. Maka ditanya kepada pengawal, apa berlaku? Dia kata raja dah mati. Raja dah mati. Siapa? Imam Ahmad. Ya Allah Ta'ala makbulkan doa dia tadi. Jadi maknanya kita takut fitnah. Apa fitnah yang kita takut? Kan? Itu dia. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kau jadikan musibah itu pada agama kami. La taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah itu pada agama kami. Maknanya kita pertahan dan perjuangkan agama kita. Inilah dia agama kita. Inilah dia agama kita yang kita pegang selama ini, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Ini agama kita. Kita berpegang padanya. Al-masiku ala dinihi kalqabidi ala al-jamri. Orang yang menggenggam agama dia pada hari itu, hari ini, seperti orang yang menggenggam bara api. Genggam bara api macam mana? Sakit, kan? Itu dia. Penolong syaitan dalam hal senang penghormatan dengan cara berdiri bagi orang yang hadir. Padahal Rasulullah SAW bersabda, wala takunu auna syaitani ala akhikum. Jangan kamu semua jadi pembantu bagi syaitan atas memerangi saudaramu. Umpamanya kita puji sahabat kita, kita puji saudara kita, itu juga membantu bagi syaitan. Kita puji sahabat kita depan dia, alah maknanya di belakang dia memang baguslah. Dia anjurkan kita puji sahabat kita atau saudara kita di belakang dia. Adapun di hadapan dia, maka kita ni jadi pembantu bagi syaitan untuk memerangi sahabat kita tadi. Memerangi macam mana? Sebab syaitan tadi dah bersumpah untuk, kan, menyesatkan semua anak Adam, la'ughwiyannahum ajma'in. Dia dah sumpah kepada Allah Ta'ala bahawa dia akan sesatkan semua anak Adam. Jangan kita jadi pembantu syaitan menyesatkan saudara-saudara kita tadi, kan. Di antara dia macam memuji kawan-kawan kita tadi di hadapannya, puji dia. Ya, itu keadaan dia. Walaupun benda tu benar, kan? Itu. Yang ketiga, banyak orang mengatakan kami berdiri kepada bapak guru. Indonesia ni bahasa ni pak guru, bapak guru ni pak guru lah. Pak guru, pak ustaz. Dia panggil pak ustaz, kan? Pak ustaz, pak guru, itu. Atau syekh, hanyalah sekadar menghormati ilmunya. Ini jawapan mereka lah. Kami hanya menghormati ilmunya, kami bukan hormat dia. Itu jawapan-jawapan yang penuh dengan syubhah tadi, kan? Yang cuba untuk melawan apa yang Nabi ajar. Nabi kata macam ni, dia pun jawab macam tu. Dia kata macam tu, dia buat jawab macam ni. Memang sentiasa ada jawapan tadi, kan? Macam kisah Maulidur Rasul lah, macam-macam jawapan dia bawa mari, kan?
Dia kata mana kisah tu, tengok ada seorang tu Habib bernama benda Habib tu tahu. Kan? Dia kata apa? Dia kata kita mencintai Rasul. Sayang kita kepada Rasul. Contohnya, kalau orang Kristian menang dalam peperangan pun orang Islam suka, macam mana pula kita dengan Rasul? Surah Ar-Rum tu kan. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Surah Ar-Rum. Saya tengok ayat dia. Di permulaan surah Ar-Rum tu kan, yafrahu yawma idh yafrahul mu'minun bi nasrillahi yansuru kan. Maknanya orang Islam gembira dengan sebab kemenangan tentera Rom di atas tentera Majusi. Gitu. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Ada kan? Fi bid'atin ayat 4 tu kan. Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Dia ambil dalil tu. Dia kata hari itu orang Islam bergembira dengan kemenangan tentera Rom di atas musuh dia. Sebab apa? Sebab Kristian ni depa juga asalnya daripada agama Samawi, agama langit, agama yang berteraskan wahyu daripada langit. Tapi daripada ubah dah. Ketika itu orang Islam gembiralah dengan kemenangan tentera Rom. Ya, ghulibatir Rom. Maknanya mula-mula kalah lu tentera Rom, ghulibah dikalahkan tentera Rom kan? Mula-mula tu kan? Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka selepas kalah mereka akan menang. Lepas tu Allah kata lah fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun saja. Bid'ah 1 sampai 9 tahun lebih kurang macam tu lah jarak dia. Lillahil amru, bagi Allah segala urusan dulu dan akan datang. Yauma idzin wa yauma idzin yafrahul mu'minun, pada hari itu gembira orang-orang beriman. Ayat ini dia jadikan dalil untuk nak mengharuskan majlis program Maulidur Rasul. Nak cerita kata tu, dia nak bandingkan bagaimana cinta kita kepada Nabi. Tengok, kita ni kena gembira di atas kelahiran Nabi apa semua. Dan bagaimana orang Islam tadi gembira dengan kemenangan tentera Rom tu, maka kita lebih aulalah kena gembira dengan kelahiran Nabi Islam. Kita kata dekat dia, jawapan kita baliklah kalau dia nak dengar. Siapa tak gembira dengan kelahiran Rasul? Siapa yang tak gembira? Orang munafik kalau maksud dia tak gembira kan, masa tu tak ada orang munafik lagi pun. Kita gembira, tapi cara kita sambut kegembiraan tadi macam mana cara dia? Cara kamu tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam cara Abu Bakar, Umar, Osman dan para sahabat yang lain. Itu cara yang tak betul. Mana dia salah guna dalil. Dia duk ceramah dalam TV apa? TV hijrah. Hijrah lah mereka. Hijrah daripada sunnah kepada bid'ah, bukan daripada bid'ah kepada sunnah. Itu cerita dia. Jadi banyak orang mengatakan kami berdiri kepada pak guru atau syekh hanya sekadar menghormati ilmunya, bukan menghormati dia. Maksud dia gitu. Kita bertanya balik, kita tanya dia balik, apakah kalian meragukan keilmuan Rasulullah? Itu dia jawapan dia. Kamu ragu tak dengan keilmuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab para sahabat kepada beliau? Ragu tak? Meskipun demikian mereka tetap tidak berdiri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman dan para sahabat yang lain tak buat pun macam mana apa yang kamu buat. Kan? Perkara yang kita kata sangat teruklah. Nabi dah wafat, depa boleh anggap lagi Nabi tu boleh hadir dalam majlis depa. Bila sampai kepada majlis tu, maka pakak berdiri semua melambai-lambaikan tangan dengan i'tiqad dan kepercayaan bahawa Nabi SAW tu hadir dalam majlis ataupun program mereka. Kita tanya balik, kalau ada 10 program dibuat dalam masa yang serentak, Nabi macam mana Nabi nak pergi? Tani satu pukul 10, kan, sebelah masjid Balai Islam satu pukul 10, yang sebelah Sungai Buloh pun satu pukul 10. Mana satu Nabi nak pergi ni? Sana semua pakai dua lambai tangan kan, Nabi pecah jadi 3. Kan? Ini benda yang kaut tu. Itu. Para sahabat tidak pun berdiri untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali ya Nabi ajar, sekali ya. Nabi kata jangan buat. Sahabat tak buat lepas itu.
Islam tidak mengajarkan penghormatan dengan berdiri, tetapi dengan ketaatan dan mematuhi perintah. Itu yang sepatutnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa, ambil. Apa yang dilarang, tinggal. Jangan buat. Itu maksud dia. Apa nama? Penghormatan tadi kan. Penghormatan dengan mentaati dan mematuhi perintah Nabi SAW. Menyampaikan salam dan saling berjabat tangan, kerana sesungguhnya tidak berarti apa yang disenandungkan oleh penyair Syauqi. Ini penyair Syauqi ni tak betul lah dia ni. Syair dia ni kan. Qum lil muallimi. Qum, berdirilah untuk sang guru. Qum lil muallimi. Bangun, hormatilah guru. Itu dia. Penuhilah penghormatan untuknya. Ta'ziman lahu. Qum lil muallimi ta'ziman lahu. Bangunlah untuk guru sebagai penghormatan untuknya. Kadal muallimu ay yakuna rasula, kan? Mana kana al muallimu ay yakuna nabiyya, hampirlah seorang guru itu menjadi nabi ataupun rasul. Dia penyair. Sebab syair ni tak boleh pakai lah. Walaupun bahasa dia sedap, bahasa dia indah, syair, tapi tak boleh pakai. Kerana apa? Bercanggah, bertentangan dengan perintah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab syair tersebut bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang membenci berdiri untuk menghormati. Tiba-tiba kawan dia kata, bangunlah untuk menghormati guru. Sebagai apa? Sebagai ta'zim, penghormatan untuknya. Hampirlah guru itu menjadi seorang rasul. Maksudnya kenapa? Tugas guru ni adalah menyampaikan. Itu maksudnya. Tapi salah, bercanggah dengan hadis. Maka orang yang menyukainya terancam dengan masuk neraka. Kenapa? Kerana menyanggahi Rasul kan. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Surah An-Nisa ayat 115 kan. Barang siapa yang menyanggahi ajaran Rasul SAW, wa yattabi' selepas dia mendapat petunjuk, selepas ada bukti, dia menyanggahi Rasul lagi, maknanya dan mengikut jalan orang-orang yang beriman, kami akan biarkan dia nak buat apa nak buat, buatlah, kan? Kami akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Itu maksudnya, terancam dengan masuk neraka, menyanggahi Nabi SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat, sering kita jumpa dalam suatu pertemuan, jika orang kaya masuk, semua berdiri menghormati. Ni, kan? Orang kaya tak kira lah. Orang kaya Laksamana ke, orang kaya apa ke, tak kira lah. Itu. Tetapi giliran orang miskin yang masuk, tak seorang pun berdiri menghormat, kan? Ni yang masalah dia. Perlakuan tersebut akan menumbuhkan sifat dengki di hati orang miskin terhadap orang kaya dan para hadirin yang lainnya. Akhirnya antara umat Islam saling membenci, yang amat dilarang dalam Islam. Sebab musabablah berdiri buat menghormati. Masalah dia sebab berdiri je lah. Jadi maknanya hilang perasaan, kita kata kasih sayang sama Muslim tadi kan. Ada kasta pula, macam Hindu kan, ada kasta yang kita kata yang paling teruk. Kasta apa yang paling teruk boleh? Parya kan, yang paling teruk sekali. Kasta tu kira paling hina sekali lah. Kalau yang paling tinggi kasta apa? Brahma kan, itu kasta paling tinggi sekali. Ada kasta depa. Jadi Islam ni tak ada. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah Taala kata orang-orang beriman tu semua bersaudara. Tak kiralah kaya miskin ke apa ke. Sebab tu kita ni kalau kat Mina, dekat Arafah, kita tak kenal orang tu raja ke siapa ke. Kan kita kenal, melainkan dia kena escort dia banyak sangat. Kita tahu lah, ni raja kot ni, ataupun menteri mana-mana kot ni. Tapi kalau biasa dia tak nak siapa nak escort dia, kan, pakai ihram sama putih ya semuanya, kan, bukan ada ribin-ribin apa, bukan ada bunga-bunga apa di ihram dia, nak tunjuk kita dia raja, bukan ada name tag apa semua kan. Saya raja negeri fulan, kan, raja negara sekian, tak ada kan. Ini sama semua. Kalau dia terpijak kasut orang marah dan sebagainya kan. Tengok tak tahu kata raja pun. Jadi sama. Jadi orang Islam tadi macam tu, sama semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Ini dia. Orang yang paling mulia
di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Lagi takwa dia, lagi kuat takwa dia, lagi dekat dia dengan Allah Ta'ala, maka lagi mulia dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita tengok ada orang-orang yang doa mustajab, doa makbul, apa semua kan. Sebab apa? Sebab dia orang yang paling bertakwa di kalangan masyarakat dia. Jadi darjat takwa ni mana boleh diusahakan lah oleh semua kita. Tak kira lah siapa pun. Sebenarnya al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman dia bertambah dan berkurang. Hari ni bertambah, esok dia jadi kurang balik. Lusa kurang lagi, tulat kurang lagi. Naik lagi sekali, mana dia naik sikit. Ataupun naik mendadak apa semua. Jadi iman ni macam tu. Tak kira lah pak lebay longgak ke, pak lebay ketat ke, tak kira lah. Kan? Tak kira. Jadi macam tu. Maknanya iman kita ni Allahu Akbar. Jadi nak kena minta lah kepada Tuhan kita kan. Supaya apa? Supaya teguhkan iman kita, tambahkan kekuatan iman kita. Tambah power iman tadi. Nak tambah power iman tadi nak buat macam mana? Menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang ada padanya sebut qala Allah wa qala Rasul. Itu di antara cara nak meningkatkan keimanan kita. Kita ni kalau duduk seorang-seorang, iman kita ni tak tahu macam mana kan. Dia semakin turun. Yazidu bil ta'ati, yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan. Kita buat ni majlis adalah majlis ketaatan, duduk kan. Saling kita mengingati tentang agama Allah, beramal dengan agama Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Majlis ta'ah. Kita duduk dalam majlis ta'ah yang dihadiri oleh para malaikat, turun padanya sakinatu warahmah, turun sakinah, ketenangan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Doa daripada para malaikat untuk kita yang duduk dalam majlis ilmu. Doa daripada segala yang ada, melata haiwan yang melata di atas muka bumi, sehinggakan ikan di air pun doa untuk orang yang menuntut ilmu. Dapat kita fadilat tu yang tak dapat pada orang lain. Jadi semua ni pilihan. Allah Ta'ala pilih kita sebenarnya. Manusia ni berapa ramai manusia atas muka bumi? Kan satu qaryah tu berapa ramai manusia, tapi berapa kerat orang yang nak duduk dalam majlis ilmu, majlis tazkirah yang ada padanya qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa keratnya yang Allah pilih manusia tadi untuk beri kepadanya hidayatul ilm. Okay? Jadi kita seronoklah Allah pilih kita. Jadi kita minta supaya jangan diubah lagi hati kita. Biarlah kan hayatuna 'alal ilm, hidup kita di atas ilmu, wa mautuna 'alal ilm, dan mati kita di atas ilmu insya-Allah. Ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama dengan dakwat dan pen ini hingga ke lubang kubur, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Biarlah kalau kita nak mati, kita dalam perjalanan nak pergi yayasan taklim ataupun balik dari yayasan taklim, kalau nak matilah kan. Tapi tak mau mati lagi lah, tak mau lagi lah mati kan. Minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita dapat buat taat dan ibadat banyak-banyak tadi kan. Istighfar daripada segala dosa dan kesalahan kita kan. Jadi maknanya gitu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia Allah Ta'ala kata di kalangan manusia ni orang yang paling takwa kepada Allah. At-taqwa maknanya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Zakat tuqa, itulah dia at-taqwa, itulah dia at-taqwa. Ihdhar as-saghirata wal kabirata fa innal jibala minal hasa. Kan, mana jauhlah skala yang kecil dan skala yang besar daripada dosa-dosa, kerana gunung yang besar itu adalah daripada batu-batu kecil. Yang kelima, mungkin ada yang berkata jika kita tidak berdiri untuk orang yang masuk ke majlis, mungkin dalam hatinya terdetik suatu prasangka kepada kita yang duduk. Kita duduk fikir macam tu lah. Tu yang dia kata fitnah tu kan. Jadi fitnah ni ustaz, jadi fitnah ni kan, kalau kita tak duduk sekali dia kata apa dekat kita kan macam-macam. Duk fikir apa orang kata kat kita, orang kata kat kita ni lama dah. Kita yang tak tahu. Okay? Kita tak tahu orang kata kat kita kan. Bukan dia nak abang kita, dia kata kita gitu. Dia tak abang kita pun, aku kata kat hang tadi hang tahu tak? Dia tak abang pun. Tapi mulut manusia ni kan, dia tengok pelik pada dia ke apa ke, dia berasa nak kata lah. Tambah yang jahil pula, yang tak fikir pasal dosa pahala ni, dia duk himpun bakul-bakul dosa untuk bawa ke akhirat kan. Bakul-bakul dosa ni nak pikul di akhirat besok. Betul. Kita menjawab,
Kita menjelaskan kepada orang yang datang itu bahawa kecintaan kita padanya terletak di hati. Dan kita mencontohi, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membenci berdiri untuk penghormatan. Kita buat begitu sebab Rasul larang tu je. Kalau Rasul tak larang, kita buat. Itu dia. Tapi tak menafikan cinta kita kepada ketua kita, sayang kita kepada ketua kita, pemerintah kita, apa semua kan. Tak menafikan. Juga meneladani para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak berdiri untuk Nabi SAW. Sehingga Muaz bin Jabal kan pernah sujud pada Nabi kan, ingat tak? Pernah, sebelum dilarang. Rasulullah dulu pok-pok apa nama, Habsyah sana tu, dia pun sujud pada raja-raja mereka. Kami nak sujud pada Rasulullah kan. Nabi kata, la kuntu amir ahadan ay yasjuda li ahadin la amartu nisa la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalau lah aku ni nak suruh orang sujud pada orang, aku suruh isteri ni sujud pada suami. Tapi India duk buat kan. Dia bukan kat suami dia saja, kat segala siapa mak dia, ayah dia sujud kan. Pergi pegang tapak kaki tu. Dia buat macam tu kan. Jadi sujud dilarang. Tapi tak boleh sujud kepada sesama makhluk, tak boleh. Itu. Dan kita tidak menghendaki orang yang datang itu masuk neraka. Kita tak mahu dia masuk neraka dengan sebab kita. Kenapa? Bila kita dah bangun, dia seronok dengan perbuatan kita bangun berdiri tadi kan. Maka dengan seronok dia tadi akan menyebabkan dia masuk ke neraka. Dan kita pun tumpang jugalah. Itu. Sebab kita yang mula kan. Sebenarnya saya ingat raja-raja ni, dia bukan macam tu pun. Pengikut-pengikut rakyat-rakyat ni yang melampau-lampau, mengada-ngada. Yang mengada-ngada ni rakyat ni lah ni. Raja tak ada masalah apa. Apa jumpa aku macam biasa pun tak apa. Tapi mereka yang buat tadi, apa protokol tadi kan. Tak langkah 3 langkah. 3 langkah, 4 langkah. Kena belajar tu kan main-main. Nak ambil pingat, nak ambil apa? Nak ambil apa? Darjah kebesaran tadi kan. Kena belajar benda tu. Hang kena langkah kaki mana kan, duduk lutut belah mana bawah, kiri kanan ke di atas lutut tadi kan. Sembah segala sembah semua dah tu, jangan main-main. Tak belajar saya pakai api hantam macam tu ya. Jalan terus pergi kan. Salam betul kat dia. Asal lagi orang lain tengok, dia tak ada masalah apa. Tapi rakyat ni yang mengada-ngada ni. Rakyat ni mengada-ngada. Kan? Rakyat siapa? Pembesar-pembesar lah. Yang mengada-ngada tu rakyat biasa tak ada. Rakyat biasa ni ikut sajalah. Contoh pembesar kubara tu. Kan? Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Kami taat segala pembesar-pembesar kami ni. Dan mereka ni telah sesatkan kami. Itu kata rakyat. Di akhirat besok lah. Rabbana atihim du'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Tuhan, bagilah dekat mereka ni kan, azab 2 kali ganda. Laknatlah mereka. Dah sama ya. Rakyat dan pembesar sama ya kena. Kan? Tak ada siapa pun boleh maknanya ada kurang kan? Tak ada. Sama. Dalam surah Allah Ta'ala sebut, wa idza tahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Kan? Maknanya kata puak-puak du'afa, para rakyat tadi kata, kami ni dah ikut kamu lama dah, kami ikut kamu dulu di dunia. Kan? Boleh tak hari ni kamu tolong kami supaya ringan ataupun lepaskan kami daripada azab neraka ni? Kata orang pembesar tadi, tak boleh. Qala allazina istakbaru inna kullun fiha. Kata orang yang takabur pembesar tadi, kita semua dalam neraka. Kita semua. Innallaha qad hakama bainal ibad. Allah telah menghukum di antara para hamba dah. Lepas tu dah pembesar tak boleh pula. Cari malaikat pula, minta recommend malaikat tadi. Wa qala alladhina fi an-nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab. Minta kat malaikat jaga neraka tu, minta kuranglah azab dalam neraka tadi kan. Malaikat jawab balik, qalu aw lam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi dhalal. Kata para malaikat, dulu tidakkah datang kepada kamu orang yang memberi peringatan, rasul? Ya kan? Dia berkata memang ada. Kalau ada macam tu, kamu doa sendirilah, minta sendiri kepada Allah Ta'ala supaya Allah ringankan azab kamu. Tak adalah doa orang-orang kafir itu melainkan dalam keadaan kesesatan. Surah Ghafir ayat berapa tak ingat.
Itu dia. Yang keenam, terkadang kita mendengar sebahagian masyayikh. Masyayikh ni maksudnya guru-guru lah. Ini jamak syekhun, guru. Jamak kata plural lah. Jamak taksir. Jamak taksir, ini nahwu lah. Grammar Arab dia kata apa? Syekhun syekhani masyayikhun. Guru, dua orang guru, guru-guru. Itu dia. Masyayikh. Dan sebahagian masyayikh ni guru-guru menerangkan bahawa Hassan ni siapa? Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia ni penyair. Seorang penyair bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ni ada penyair yang duk defend Nabi, yang duk kutuk orang-orang kafir dan sembahan-sembahan mereka. Di antara penyair Nabi daripada Ka'ab bin Malik itu juga adalah seorang syair. Syairul Islam, Ka'ab bin Malik. Dia ni orang yang sangat pandai bercakap, petah berbicara. Perkataan dia, susunan bahasa dia indah-indah. Dia datang secara spontan, bukan dia reka. Dia mari spontan. Itu di antara penyair-penyair Rasulullah SAW. Ka'ab bin Malik, Hassan bin Thabit kan. Itu dia. Kalau ayah musyrikin sebenarnya ingat tak? Dia penyair musyrikin yang terkenal tu, ingat tak siapa dia? Bapa kepada si Khalid radhiyallahu anhu. Bapa kepada Khalid radhiyallahu anhu. Apa dia? Ayah dia nama apa? Walid. Walid ni mana bahasa Arab? Ayah. Walid pada ayah. Khalid bin Al-Walid. Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni dia pakar bahasa, sastrawan Arab lah. Kalau di Malaysia kita ni, kita kata mungkin Ismail Sa'id dan satu siapa yang selevel dengan dia lah. Kan sekarang ni Ismail Sa'id, siapa lagi? Saya kenal Ismail Sa'id, lain saya tak pernah kenal. Kan? Itu dia. Osman Awang. Jadi macam-macam ramai kan. Tapi ni sastrawan Arab. Kata Hasan, penyair Rasulullah SAW, dia pernah menyandungkan syair. Qiyamul azizi alayya fardun. Berdiri untuk menghormatiku adalah wajib. Ini adalah tidak benar. Maksud dia pernah bersyair dengan yang macam tu kan. Tak benar. Ini adalah tidak benar. Maksud gitu. Dalam hal ini alangkah indah apa yang disandungkan oleh Ibnu Battah Al-Hambali. Ibnu Battah Al-Hambali, ini ulama Qurun Kubra yang ketiga, tak ingat dah. Ia bersyair, wa idza sahhatid dhamairu minna, idza sahhati wa idza sahhatid dhamairu minna iktafaina an nat'ab al-ajsama la tukallif akhaka ay yatalaqaka bima yastahillu fika al-harama kulluna wathiqun biwuddi mudafihi fafiman zi'ajuna wa alama. Itu dia. Jika benar, idza sahhatid dhamairu minna, jika benar nurani kita cukuplah. Dhamair ni sesuatu yang tersembunyi dalam dada kita lah. Itu dhamair. Dhamir, ya, belajar nahwu grammar, isim dhamir. Isim dhamir yang mana, dhamir yang tersembunyi kan. Iktafaina, cukuplah kita, dia kata. An nat'abal ajsama, cukuplah kita nak memenatkan tubuh badan kita. Tak payahlah kita nak memenatkan tubuh badan kita. Apa maksud dia? Bila hati kita dah betul dah, hati kita ni dah suci dah, tak payahlah kita nak buat nak tunjuk dengan anggota badan lagi. Maksud dia nak kena berdiri, nak kena buat. Hati kita dah suci dah. Maksudnya kita memang hati kita disuka dekat dia. Tak payahlah kita nak disujud pada dia. Maksud gitulah. Ya kan? Idza sahhatid dhamairu minna iktafaina an nat'ab al-ajsama la tukallif akhaka yatalaqaka bima yastahillu fika al-harama. Jangan engkau beratkan saudara engkau bahawa dia bertemu dengan engkau. Ya kan? Maksud gitu. La tukallif, jangan engkau bebankan. Kallafa kan? Akhaka, saudaramu, ayatalaqaka, supaya dia bertemu dengan engkau bima yastahillu, pada apa yang boleh mendatangkan perkara yang haram ke atas engkau. Maksud dia buat sesuatu benda tu, kita ni boleh dapat dosa dengan sebab perbuatan dia ketika kita bertemu dengan dia. Itu maksud dia. Ini terjemahan saya lah. Kulluna wathiqun biwuddi musafihi. Kita ni semua percayalah,
terhadap kasih cinta saudara kita kepada kita kan, sayang saudara kita ni kepada kita, kita memang percayalah macam mana dia tadi. Sebab muamalah harian dia dengan kita macam tu, kita tahu dia suka kat kita, dia sayang kat kita. Fa fi man zi'ajuna wa alama, maka kerana atas dasar apa kita jadi gelisah tadi bila dia tak tunjuk, tak zahirkan bahawa dia tadi sayang pada kita dengan sesuatu perbuatan dia. Kenapa kita nak rasa cemas macam itulah dia kata. Inzi'aj, maknanya kesimpulan dia tak boleh berdiri untuk menghormati tak kira siapa pun lah, kan? Dan dia adalah perkara mungkar. Berdiri menghormati seseorang adalah perkara mungkar, dosa. Yang ke-40, berdiri yang dianjurkan. Apakah dia berdiri yang dianjurkan? Banyak hadis sahih dan perilaku sahabat yang menunjukkan dibolehkannya berdiri untuk menyambut orang yang datang. Di antara hadis-hadis tersebut adalah yang pertama, Rasulullah SAW berdiri menyambut putrinya Fatimah jika ia datang menghadap kepada beliau. Nabi SAW ni sayang sungguhlah kat Fatimah, tak boleh nak cerita dah. Sehingga Ali bin Abi Talib ni minta nak menikah lagi satu, Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Dia minta izin. Dia minta izin kat Rasulullah SAW nak kahwin lagi seorang dengan anak Abu Jahal, anak perempuan Abu Jahal. Anak dia Muslimah lah, kan? Nabi marah. Dia nak kumpulkan anak Rasulullah dengan anak Abu Jahal, anak musuh Allah apa semua. Lepas tu Nabi kata, kan, Fatimah daripada aku macam itulah, kan? Menyakiti dia apa yang menyakitiku, menyakiti aku apa yang menyakiti dia. Nabi tak benarkan. Sehinggalah Fatimah, Rasulullah dah wafat, Fatimah dah wafat radhiyallahu anha, barulah Ali bin Abi Talib tadi kahwin lagi lah. Sebelum tu dia tak kahwin lagi lah. Sahabat-sahabat lain pakat kahwin ramai, dia tak kahwin lah sebab Nabi tak bagi. Boleh tak kita buat syarat? Kita buat syarat kat bakal menantu kita, nak kahwin dengan anak saya, tapi dengan syarat, anak saya ni manja sungguh dengan saya tak boleh tengok air mata dia, kan? Syarat mana awak jangan kahwin lagi sehingga dia, selagi dia masih hidup. Kawan tu pun pejam celik tak jadilah makcik, kan? Habislah. Itu cerita dia. Fatimah tadi kan, Nabi SAW sangat sayang kepada dia. Itu pun bukan semua benda, bila Nabi sayang bukan semua benda Nabi bagi kat dia. Kita kena ambil pengajaran juga kan. Fatimah dia ni susah. Dialah ibu nak kena buat kerja rumah dan sebagainya, letih, kan? Sampai pergi minta satulah, Rasulullah bagilah siapa-siapa hamba ke untuk bantu dia buat kerja. Nabi tak ada nak bagi kan. Nabi suruh dia baca ni tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, buat kerja kan. Akan letih, hilang letih dia dalam kerja tadi. Itu Rasulullah SAW jika beliau datang berdiri, sebaliknya Fatimah juga berdiri menyambut ayahandanya Rasulullah SAW. Jika beliau datang berdiri seperti ini dibolehkan dan dianjurkan, menyambut, berdiri untuk pergi menyambut, kerana ia merupakan berdiri untuk menyambut tamu dan memuliakannya. Bahkan hal itu merupakan perwujudan dari sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan dhaifnya, tetamunya. Maksud dia muliakan macam mana? Dia mari rumah kita, walaupun pintu rumah dah terbuka dah, kita pergilah sambut depan pintu tadi kan. Janganlah duduk atas sofa rumah kita, tengok pun tingkap ya. Pakai remote semua, pagar remote. Pintu pun pakai remote. Nak masuk tu pun pakai speaker, pakai suara tu. Sila masuk. Orangnya tak ada pun, tapi suara ada dekat pagar tu kan. Saya nampak ni, silalah masuk. Dia pakai CCTV tu, tengok nampak kan. Jadi kawan tu pun nak masuk pun serba salah. Aku segan nak masuk lah kan. Tu rumah tengok lain macam. Tak nampak rupa pun. Sampai panas sampai malas keluar. Mungkin panas kot, tak boleh kena panas. Malas nak keluar nak sambut tamu tadi. Ni orang tak sunnah. Lepas tu tak yapi dah rumah dia. Itu dia. Rasulullah SAW bersabda, qumu ila sayyidikum. Ini kisah siapa ni ya? Kisah, ingat tak kisah siapa? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ini selepas peristiwa apa, ingat tak? Perang Khandaq.
Perang Khandaq. Bila kena perang Khandaq ni dia kena kat Ukhul. Ukhul ni bahagian mana ya? Bahagian sendi mana ya? Sendi kot. Dia kena panah. Putus urat dia. Bila putus urat dia, darah dia menyembur keluar lah. Darah tadi kan. Maka mana dia balut maknanya ikat. Maka dia pun pergilah ke Masjid Nabi. Sebab apa? Sebab selesai perang Khandaq tadi kan, tawanan pok-pok Yahudi Bani Quraizah tu. Itulah Yahudi Bani Quraizah ke Yahudi Bani Nadir kan, macam tu kan. Dan Sa'ad bin Mu'az ni, pok-pok Yahudi ni jadi apa nama, dia panggil halif. Halif ni macam yang berjanji setia dengan dia lah, dengan kabilah dia. Berjanji setia, apa yang berlaku pada kamu kami tolong. Begitu juga dengan kami. Maksud ada janji setia persahabatan. Jadi bila puak ni khianat, puak Yahudi ni khianat, maka ditawan puak-puak tadi. Maka Nabi SAW datang Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam keadaan berbalut dia tadi. Maka dia berdoa pada Allah Ta'ala, jangan matikan dia sehingga sejuk mata dia daripada puak-puak Yahudi ni. Doa pada Allah. Sebab darah ni keluar banyak kan, kehilangan darah. Maka dia turun daripada kuda dia, disambut oleh kaum dia. Sebab tu Nabi kata, qumu li sayyidikum, qumu ila sayyidikum, bangunlah kamu semua menyambut ketua kamu, ya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, ketua kabilah, ketua kaum, orang yang disayangi, dikasihi, ditaati oleh kaum dia. Maka dia sambut dia, pimpin dia pergi ke tempat duduk dia. Maka Nabi SAW isyaratkan kepada dia supaya jatuhkan hukuman kepada puak-puak ni. Dia kata dia malu. Rasulullah ada di hadapan dia malu. Hatta man fi amami, sehingga kan orang di hadapan saya pun macam tu. Nabi kata ya macam itulah. Walaupun depan Rasulullah dia jatuhkan hukuman, kamu jatuhkan hukuman. Maka dia jatuhkan hukuman bahawa dibunuh, dihukum pancung segala lelaki daripada puak Yahudi tadi, dan wanita-wanita menjadi tawanan, dan kanak-kanak menjadi tawanan, dan rampasan harta mereka dirampas. Maka Nabi kata, engkau telah berhukum mengikut hukuman di atas 7 petala langit. Hukuman engkau tepat dengan hukuman Allah Ta'ala. Maka dipancung puak-puak tadi. Maka dia pun buka ikatan tadi. Maka darah tadi habis keluar habis semua. Maka dia syahid, matilah radhiyallahu anhu. Maka dengan sebab kematian dia, apa yang berlaku? Siapa tahu? Belajar sirah habis lah kan? Tak ingat? Apa yang berlaku bila dia mati? Bergegar arash. Bergegar arash. Nabi kata gegar arash kerana kematian Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Arash bergegar. Penghormatan terhadap Sa'ad radhiyallahu anhu. Bila dikebumikan dia, maka akan bumi tadi tak kira siapa pun dia akan himpit dulu. Nabi kata lau naja minha ahad la naja Sa'ad, kan? Ataupun lau naja Sa'ad la naja minha ahad. Kalau ada orang boleh terlepas daripada himpitan bumi, nasihat Sa'ad dah terlepas daripada himpitan bumi. Bumi ni dihimpit dulu, tulang jadi macam tu. Kemudian dia barulah dia terbuka tadi kan, macam tu. Kita nak fikir, tak boleh fikirlah benda ni benda alam ghaib. Ni kita dah baca Rahiq Makhtum, sirah apa semua tu kan. Ambil pengajaran, peringatan, insya-Allah. Itu kisah dia, qumu ila sayyidikum, bangunlah kepada ketua kamu. Bangun untuk apa? Bukan bangun menghormati, bangun sambut dia tadi, ketua kita. Kita pekat piramai, rumun dia, pimpin tangan dia, apa semua kan masuk. Tu kisah sahabat-sahabat ni kita nak kena selalu baca lah, selalu baca. Sebab inna fiha la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Dalam cerita kisah para sahabat ni ada zikra, peringatan. Untuk siapa? Liman kana lahu qalb, bagi orang yang ada hati. Ya, au alqa as-sam', ataupun orang yang suka mendengar. Wa huwa syahid, sedang dia menyaksikan. Sebagaimana kata penyair, limithli hadza yadhubul qalbu min kamadin in kana fil qalbi islamun wa imanun. Cerita macam nilah, kan, akan mencairkan segala hati yang duka. Limithli hadza yadhubul qalb, hati ni jadi cair. Min kamadin, kerana huzun yang amat sangat, sedih yang amat sangat. Liman kana, kan, bagi orang yang ada baginya iman dan Islam. Liman kana hul qalbu, maknanya in kana fil qalbi, jika dalam hati ada imanun wa islamu, ada iman dan Islam. Bacalah
kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum, menambahkan keimanan dan maknanya kecintaan kita terhadap para sahabat. Dan kita berdoa untuk Allah kumpulkan kita bersama dengan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum fi jannatin wa nahar, dalam syurga-syurga yang penuh dengan sungai, anda malikin muqtadir, sisi raja yang maha berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita mintalah kita duduk dengan para sahabat, dan kalau para sahabat mereka akan berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amalan kita tak dapat, memang tak dapat pun nak menandingi amalan para sahabat, memang tak dapat pun. Tetapi Nabi kata cukuplah sebagai semangat untuk kita. Nabi kata al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamati, seseorang akan berada bersama siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Itulah dia, kita tak boleh nak menandingi amalan para sahabat kan. Lagilah rasulnya, banyak benda yang kita tak boleh buat kan. Jadi kita minta Allah Ta'ala letakkan kita bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Baik. Sa'ad bin Mu'az. Ya. Perang Khandaq. Al-Ahzab ataupun Khandaq. Saya balik tengok balik sirah tu. Kok tak silap ke? Tak silap kot. Ya, betul lah. Alhamdulillah, ilmu tu masih lekat lagi lah. Allah musta'an. Baik. Dalam riwayat lain, fa'anziluhu, Nabi kita turunkan dia daripada kenderaan dia. Dia dah cedera parah dah. Dah lemah dah, darah dah banyak dah keluar. Latar belakang hadis di atas adalah sehubungan dengan Sa'ad. Oh, dah cerita bawah ni no. Radhiyallahu anhu, pemimpin para sahabat Ansar yang terluka dalam kondisi seperti itu. Rasulullah memintanya agar ia memberi putusan hukum dalam perkara orang Yahudi. Maka Sa'ad pun mengendarai keldai, himar. Ketika sampai di tujuan, Rasulullah berkata kepada orang Ansar, "Qumu ila sayyidikum fa'anziluhu." Turunkan dia daripada himar dia, daripada keldai dia. Berdiri dalam situasi seperti ini adalah dianjurkan kerana untuk menolong Sa'ad, pemimpin para Ansar, sahabat Al-Ansar yang terluka, turun daripada belakang keldai sehingga tidak terjatuh. Adapun Rasulullah SAW, beliau tidak berdiri. Demikian pula dengan sahabat-sahabat yang lain. Sebahagian jalan pergi berdiri tambuk dia kan. Itu. Yang ketiga diriwayatkan pada suatu waktu, ni saya dah cerita tadi kan, Ka'ab bin Malik masuk masjid. Kisah peristiwa tu kan, pengampunan. Para sahabat lainnya yang sedang duduk demi melihat Ka'ab. Talhah bin Ubaidillah, ahadul asyarah al-mubashirin bil jannah, seorang daripada yang diberi khabar gembira dengan syurga, yang dia mati dalam peristiwa perang ketika dia bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan Ali berlaku pertelagahan kan, ketika tu dia dibunuh masa tu. Dia dengan Zubair bin Al-Awwam, dua-dua dibunuh sekali. Maka orang tadi gembiralah, dia ingat Ali seronoklah dia bunuh Talhah bin Ubaidillah dengan Zaid, dengan Zubair bin Al-Awwam. Dia bagi tahu dekat Ali. Dia hantar pedang yang bunuh Talhah bin Ubaidillah. Maka Ali kata, "Bashir biqatili Talhah bin nar." Berilah khabar gembira kepada pembunuh Talhah dengan neraka. Ya, lepas tu ketika Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dia pergi ke kubur Talhah, dia kata apa? Inni la arjullaha, aku ni sangat mengharapkan Allah Taala bahawa Allah jadikan kami ni, aku wa Talhah ni, ana wa Talhah ni, kan? Seperti mana firman Allah Taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kata Ali bin Abi Talib, aku sangat berharap Allah Ta'ala jadikan aku dan Talhah ni, maknanya dalam keadaan macam kita ni perselisihan di akhirat besok. Aku harap, aku minta pada Allah jadikan aku dan Talhah ni, kan? Wa naza'na ma fi sudurihim, kami cabut perasaan marah sesama mereka, min ghillin, dan mereka itu ikhwanan, jadi saudara, saling berkasih sayang, ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan ataupun katil-katil saling berhadapan dalam syurga. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semua mereka masuk syurga. Ali pun macam tu juga, dia telah dibunuh, dan dia juga adalah ahadu asyara al-mubashirin bil jannah.
seorang yang diberi khabar gembira dengan syurga. Khulafa ar-Rasyidin kan, 4 orang tadi semua telah dikhabar gembira dengan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak tahu lagi lah. Tak ada siapa nak bagi khabar gembira dekat kita. Kalau takat ustaz, ustaz cap ayam kau, ustaz cap kuda kau, tak kira lah. Kan? Dia sendiri pun tak tahu dia duduk tang mana kan. Macam mana nak bagi khabar gembira pada orang pula? Bukan ada wahyu pun. Tak tahu kita ni macam mana. Tapi kita hanya ada apa? Al-khawfu wal-raja'u. Kita ada takut dan kita ada harap. Jangan ada takut saja tak ada harap. Jangan ada harap saja tak ada takut. Kena ada dua-dua. Bainal khawfi wal-raja'i. Kita kena ada di antara takut dan di antara mengharap. Takut kita ni Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Takut ni kita tersilap apa semua. Takut. Tapi kita harap Allah tu ghafurun rahimun. Kan? Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Rahmanur Rahimun. Kan? Kita ingat tu Allah Ta'ala ni mana dia sukakan hamba dia. Kita ingat macam tu. Kan? Dan kalau kita buat dosa sepenuh bumi, kita harap kita termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala kata, ya ibna Adam, law balagat dhunubuka adana as-sama'i. Kalau hai anak Adam, kalaulah dosa engkau sampai ke langit sekalipun, kan, ghafartu ala ma kana minka wala ubali. Aku pasti akan ampunkan engkau, aku tidak peduli. Maka kita harap kita ni termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala kata macam tu. Kan? Kita kena ada takut dan kita kena ada harap. Kita harap Allah ampunkan segala dosa kita. Itu dia. Talhah beranjak berdiri dan berlarian untuk memberinya khabar gembira dengan taubat Ka'ab yang diterima Allah. Setelah hal itu didengarnya dari Nabi SAW kerana ia tidak ikut berjihad kan, kisah Ka'ab. Berdiri seperti ini adalah diperbolehkan kerana untuk memberi khabar gembira kepada orang yang pernah dirundung duka. Kita berdiri nak sampaikan khabar gembira pada dia. Kan? Yakni dengan mengabarkan telah diterimanya taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berdiri kepada orang yang datang dari perjalanan jauh untuk menyambutnya dengan pelukan. Kawan-kawan kita baru balik musafir ni kan, baru balik haji umrah ni. Kita ni penuhlah rumah dia. Kan? Kereta 4-5 buah datang, kereta anak-anak, kereta kawan-kawan lagi mai sambut dia balik. Nak tanya macam mana, batuk tak? Dia kata yang tak batuk unta saja, dia kata lain semua batuk kan. Balik Mekah batuk. Saya teringatlah dia kata betul lah, semua pekat batuk kan. Satu yang tak batuk, siapa? Unta tak batuk, dia kata. Semua orang batuk kan. Batuk lah dengar sana batuk, sini batuk kan. Kalau kita duduk dekat Mina tu macam tu kan. Nak lari ke mana? Nak pakai oksigen. Itu. Jika kita perhatikan, maka hadis-hadis di atas memakai lafaz ila sayyidikum, ila Talhah, ila Fatimah, kepada kan. Lafaz itu menunjukkan diperbolehkannya berdiri, berbeza halnya dengan hadis-hadis yang melarang berdiri. Hadis-hadis itu memakai lafaz lahu yakni baginya, kepada dan bagi makna lain makna dia. Ni pergi bangun kepadanya, ni bangun untuknya. Itu tak betul. Perbezaan makna antara dua lafaz itu sangat besar sekali. Qama ilaihi berarti segera berdiri untuk menolong atau menyambutnya, demi memuliakannya. Sedangkan qama lahu berarti berdiri di tempat untuk memberi penghormatan. Diri macam budak-budak sekolah duk bagi bangun kan, assalamualaikum cikgu, kata assalamualaikum. Itu dia. Yang ke-41, hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Dhaif lemah, maudhu' palsu. Bila sebut hadis dhaif ni, kadang-kadang yang dhaif tu dia boleh jadi naik, jadi kuat. Yang bila sebut palsu ni memang tak boleh dah. Bubuh lah. Segala benda pun dia duduk macam tu lah, duduk kelabu juga kan. Make up lah dengan macam-macam make up pun. Kan, macam tu jugalah rupa dia. Dia takkan jadi sahih. Hadis palsu. InsyaAllah. Sampai sini ke? InsyaAllah. Buku ni bila nak habis? Buku dah ada dah, insyaAllah. Tak apalah, habis ni saya bawa lah. Buku. Ya? Ada soalan ke? Majlis penuntut kan, dia ada jemput VIP ke apa untuk rasmikan dia datang dari jauh. Kita bangun tu untuk menyambut kedatangan dia datang ke program kita. Ya, itu lah masalah apa? Tak ada masalah apa, boleh. Kita keluar pergi sambut dia kan. Tapi jangan kita yang dalam dewan ni, audience ni bangun semua kan, sampai VVIP tu tadi duduk kan, atau VIP tadi duduk, baru kita duduk. Itu tak betul lah.
Ni kalau kita keluar nak sambut dia kat depan tu kan, tengok dia datang kan, pakat keluar semua sambut dia kan. Nak salam dengan dia kan. Bukan senang nak salam dengan menteri ni. Tak basuh tangan 3 hari bah. Tu cerita dia. Tak ambil wuduk lah jawab dia. Allahu Akbar. Ya. Walaupun kita dengan dia. Ya. Maknanya kita puji dia ni macam kita ambil pisau lah. Hadis tak ingatlah mata hadis tu. Tapi macam kita ambil pisau sembelih dia macam tu lah. Kita puji kawan kita macam kita sembelih dia. Memang ada hadis tu. Betul, terima kasih, jazakumullah khair. Maknanya hassu alaihi at-turab, kan? Atau baling pasir ke muka dia kalau orang puji kita. Macam tu. Yang ini cantik. Yang ini Cantik. Maksud dia seeloknya tak salah. Cantik hari ni, lawa hari ni. Kan? Janganlah, jangan. Tak kata pun tak ada masalah apa, saya ingat. Dia pun tak berasa hati, saya ingat. Amboi hari ni apa nama, bersinar berseri-seri bagai bulan purnama. Apa semua kan, tak salah. Kalau kita puji tapi sebab dia jarang buat kebaikan. Dia jarang buat kebaikan, tiba-tiba dia bersedekah. Kita puji dia untuk menggalakkan dia lagi untuk bersedekah lepas tu. Banyak cara lagi untuk menggalakkan dia bersedekah. Ada cara lain. Ya. Ya, kita sama-sama dia pun tak boleh. Masalah begitu. Puji, tak kira lah puji yang macam mana. Puji pakaian je. Wallahu ta'ala alam. No comment. Ya. Ya. Dah. Nabi puji Aisyah macam mana tu? Nabi puji macam mana tu puji Aisyah tu? Siapa ada cerita tentang pujian Nabi terhadap Aisyah radhiyallahu anha? Ada tak? Itu bukan pujian tu, biasalah sebut nama yang baik, kan? Memang keadaan dia, Nabi sebut gelaran dia kan? Manja, gelaran manja, panggilan manja. Tak ada masalah apa panggil ayang, sayang, ling, kan? Tak ada masalah apa. Kan? Orang kampung kita yang geli geleman ataupun nenek. Nenek kita kan? Mak kita dengan ayah kita umur dah 70, ayang, nama ayah mak geli nak. Kadang-kadang mak dia tak malu, ayah dia malu. Mak dia tak malu. Mak panggil abang, panggil ayang, panggil sayang, panggil darling apa kan? Ayah kata hang tak malu anak dia di rumah. Kan? Ayah dia malu biasanya lah. Wallahu alam lah. Ayah dia malu sikit, mak tak kisahlah. Mak dia panggil tu lah. Tak ada masalah apa tu. Panggil nama-nama manja tadi apa semua kan? Menambahkan ukhuwah, kasih sayang suami isteri kan? Tak ada masalah apa. Tapi jangan puji dia benda yang kita kata melampaui batas apa semua, ataupun benda yang memang tak ada pada dia pun. Kan? Dia tengah duduk serabut, baru tengah keluar dari dapur, kita amboi comelnya, kita kata. Tu memang. Daddy ada apa-apa kah? Ada borang nak kena sayang. Wallahu a'lam. Masalah tu kan? Ya. Puji macam kanan kita cari. Tak ada masalah apa je. Kita tengoklah keadaan tadi kan. Puji sedap ni kan, masya-Allah no. Masya-Allah sedap. Macam mana kita nak minta rezepi dia? Tak ada masalah apa. Kan gitu. Janganlah kita puji ni sebab lerek tu kan. Tu tak kenalah, tu tak kena. Ada cakap apa sahaja kata orang puji kita lebih? Apa kita istighfar ke atau Maknanya kita kena beritahu dia, hang sembelih aku lah. Hang telah sembelih aku ni, maknanya ni puji-puji ni kan. Gitu. Kalau nak rezepi bagi tahu, kita bagi. Ya. Dalam sujud kita tak boleh baca ayat Quran. Ya betul. Tapi dalam sujud dan suatu kita yang kita dekat dengan Allah. Ya. Kita boleh minta doa dalam bahasa Melayu. Ada qaul, ada pendapat kata boleh. Kan? Kalau kita tak boleh bahasa Arab. Kalau kita tak. Sama ada lisan ataupun hati. Itu saya pernah tanya guru saya lah, dia jawab macam tu. Tapi hati saya tak tenang kepadanya. Maknanya minta lah kalau kita nak minta sama dalam bahasa Arab ataupun dalam hati kita. Tapi
Tapi ada, saya tanya guru saya, dia kata boleh. Kalau kita tak boleh nak bahasa Arab, kita minta kepada Allah Ta'ala. Ada yang setengah kata dalam solat sunat tak apa, solat fardu tak boleh. Jadi macam-macam kaul tentang tu. Jadi al-aulanya kita nak lari daripada khilaf ni, kita sama ada bahasa doa, bahasa Arab ataupun dalam hati kita, ataupun dalam solat sunat. Ataupun dalam solat sunat. Masa sujud, tapi ayat Quran kita tak boleh baca. Tak boleh baca ayat Quran dalam sujud. Kita boleh takwilkan ayat Quran tadi, jadikan dia sebagai doa. Contohnya apa dia? Rabbana, dalam Quran tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, kan? Kita takwilkan ayat tadi. Allahumma ya Allah la tuzigh qalbi, kita ubah jadi tafsir bagi ayat tersebut. Nah itu. Yang puji tadi kan, kalau anak-anak kita tak boleh. Puji yang kita kata yang melampaui batas lah. Tapi sekat memotivasi dia, bagus hari ni, tak apalah. Kan? Bagus awak baca hari ni, bagus, alhamdulillah. Sebagai apa nama, macam ustaz-ustaz kita kan, dia tulis di dalam buku nota kita buat kerja latihan, dia kata zadakallahu hisan ataupun mumtaz. Tak ada masalah apalah. Mumtaz dapat, oh baik. Mumtaz ni kira pangkat terbaik lah kan. Mumtaz sebagai motivasi untuk dia, tak apalah. Ini puji sampai kita kata, kan, kawan tu tak boleh tidur balik, dia perasan seorang-seorang. Tu dia. Dia syok orang puji dia kan. Tak boleh lah. Itu. Kalau anak-anak kita ni sebagai motivasi untuk dia, tak apalah. Kan? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.